Okey, maksud kriptografi berasal daripada bahasa Yunani, terdiri daripada dua suku kata iaitu kriptos dan grafin. Kriptos tu bermaksud sembunyi, grafin bermaksud untuk tulis. Kriptografi dicipta untuk melindungi informasi daripada terdedah dan dipintas oleh pihak lain. Itu tujuan dia nah. Okey, kepentingan dia perkhidmatan keselamatan. Ada 4 nah. Kerahsiaan, pengesahan, tiada sangkalan dan integriti. Okey, tengok pertama, kerahsiaan. Kesulitan sesuatu maklumat yang dihantar melalui rangkaian komputer yang perlu dilindungi supaya maklumat tersebut tidak diketahui oleh pihak lain selain penerima. Jadi maklumat tu kan, maklumat yang kita bagi kepada seseorang tu orang lain tak tahu, kita dengan penerima sahaja yang tahu. Yang kedua, pengesahan. Pengenalpastian pihak-pihak yang terlibat dalam satu komunikasi. Dalam satu komunikasi tu, pihak mana saja yang boleh tahu maklumat yang kita sedang pindahkan tu. Yang ketiga, integriti. Maksudnya admin lah. Admin dia akan tahu siapa yang tukar maklumat tu semua tu kan. Dia satu pihak. Okay, tiada sangkalan. Membuktikan penghantar dan penerima tidak menafikan bahawa mereka menghantar dan menerima maklumat tersebut. Okey. Proses sifar ada dua jenis. Dua jenis sifar. Pertama, sifar kunci simetri dan sifar kunci tidak simetri. Okey, sifar kunci simetri termasuk semua sifar klasik. Sifar kunci tidak simetri digunakan dalam sifar moden. Okey, yang kedua menggunakan kunci yang sama untuk melakukan penyulitan dan nyah sulit. Nyah sulit tu maksudnya kita menterjemahkan maklumat yang kita terima dari satu pihak. Maklumat tu bukannya dalam bahasa yang biasa kita jumpa nah. Dia adalah satu bahasa atau bahasa yang telah disifarkan. Disifarkan tu maksudnya nanti kita tengok apa tu sifar. Menarik sifar ni nah. Kalau kunci tidak simetri, kompleks dan melibatkan pengiraan matematik. Okey, kunci simetri pula kunci yang digunakan boleh dalam bentuk nombor, huruf, perkataan atau simbol. Tidak simetri melibatkan dua kunci iaitu kunci awam dan kunci persendirian. Seterusnya, maklumat kunci mesti disimpan secara rahsia. Tidak simetri, kunci persendirian disimpan secara rahsia oleh penerima sahaja. Sebenarnya penghantar dan penerima boleh menjana kunci rahsia yang baru. Tidak simetri, nyah sulit memerlukan algoritma sepadan dan kunci persendirian. Okey, secara umumnya kan kunci simetri ni lebih mudah lebih simple. Maksudnya kalau orang nak menerobos tu mudah lah. Dia tak apa nak safe sangat, tapi kalau kunci tidak simetri ni dia lebih safe. Itulah maksudnya. Tapi dua-dua untuk keselamatan juga lah. Dua-dua mempunyai ciri-ciri keselamatan juga, tapi antara yang terbaik dengan kurang je. Okey, contoh kat sini lah proses sifar ni. Teks biasa, anda hebat. Kunci dan algoritma penyulitan. Kat sini ada proses penyulitan. Maksudnya dia tulis, penyulitannya dia tulis tabih adna. Tabih adna dia bagi kat kawan tu. Tu kita panggil penyulitan. Kita menyulitkan keadaan, menyulitkan ayat tu. Tapi kawan hak menerima tu dia faham lah. Sebab antara kita dengan dia saja, orang lain tak faham. Ni kita panggil penyulitan. Tabih adna ni dia buat macam mana ni? Dia terbalikkan keseluruhan perkataan tu, keseluruhan ayat lah nah. Anda hebat. Tabih adna, terbalikkan. Okey, kemudian proses nyah sulit pula kan, bila kawan kamu terima tabih adna tu, dia adalah teks sifar lah. Teks sifar ni teks yang telah dikomplekskan, teks yang telah disulitkan. Okay, bila dia terima tabih adna tu, dia pun nyah sulitkan perkataan tersebut, dan dia akan dapat maklumat yang betul, teks yang biasa iaitu anda hebat. Ni proses sifar ni. Proses sifar ada dua, sama ada penyulitan dan satu lagi ialah nyah sulit.
Okey, menghasil dan menterjemah mesej menggunakan kaedah cipher. Okey, ada beberapa kaedah untuk menghasilkan cipher ni. Pertama, dipanggil reverse cipher. Terdiri daripada 3 jenis. Okey, yang kedua, substitution cipher. Terdapat 2 contoh iaitu scissor cipher dan pigpen cipher. Dan yang ketiga, transposition cipher. Terdiri daripada 2 contoh iaitu columnar transposition dan rail fence cipher. Semua sekali ada 7 jenis cipher. Kita pergi satu-satu, pergi ke reverse cipher dulu. Reverse tahu kan? Reverse tu maksudnya kita terbalikkan songsangan. Okey. Reverse cipher yang pertama, songsangan dilakukan berdasarkan abjad A to Z. Biasanya kita sebut A, B, C, D, E, F, G sampai Z kan. Tapi kalau reverse cipher ni dia songsangkan terus abjad tu bermula dengan Z, Y, X dan berakhir dengan A. Contoh yang diberi di sini, saya suka ASK. Ni teks biasa. Kita buat penyulitan, kita ambil balik. S ni apa? H kan? H. A, Z. So H, Z. Yang atas ni ialah huruf biasa. Bawah ni ialah huruf cipher. Yang ni ialah proses apa? Proses penyulitan. Ni adalah proses penyulitan. Alright. B, songsangan dilakukan berdasarkan perkataan. Contohnya, saya suka ASK, teks biasa. Kita buat songsangan. Ayas aku KSA. Yang ketiga, songsangan dilakukan berdasarkan seluruh mesej. Maksudnya satu ayat tu, seluruh mesej. Saya suka ASK, dia terbalikkan terus. KSA, aku Ayas ni. Dia terbalik terus. So ingatlah ada 3 jenis. Yang pertama, songsangan A to Z. Yang kedua, songsangan perkataan. Dan yang ketiga, songsangan ayat. Okey, substitution cipher. Okey, kalau ikutkan maksud substitution ni ialah apa? Penggantian kan? Ganti, substitution cipher. Okey, yang pertama ada scissor cipher. Okey, kaedah cipher yang paling awal digunakan oleh manusia untuk menyulitkan mesej. Okey, scissor cipher juga disebut shift cipher, cipher anjakan. Okey, penyulitan teks biasa dilakukan dengan menggantikan setiap abjad dalam teks itu dengan abjad lain dalam susunan abjad, iaitu dengan mengganjakkan abjad dalam susunan abjad. Okey, K ni kita panggil apa? K ni ialah kunci. Contoh, K sama dengan 4 bermaksud anjakan sebanyak 4 tempat ke kanan dilakukan pada senarai abjad. Contohlah senang. Okey, kat sini. Contoh anjakan K sama dengan 4. So, bilang 1, 2, 3, 4. Dia anjak ke depan. Dan dia potong hak belakang tu. Dia macam ni nah. A, B, C, D ni kan sampai Z. Dalam buku teks ada nah. A, B, C sampai Z. So, kalau dia kata contoh anjakan K sama dengan 4, maksudnya kamu potong belakang ni 4 ni. 4 belakang dia W, X, Y, Z ni dan pindahkan ke hadapan. Lepas tu baru A ni dia akan berganjak ke kanan. Bagi ruang pada 4 yang belakang tu. Yang kedua ialah pigpen cipher. Substitution cipher geometri yang mudah. Setiap abjad digantikan dengan simbol grafik yang sepadan. Okey, ingat kalau pigpen ni dia guna simbol. Simbol grafik. Cikgu pun tak tahu kaedah macam mana nak bagi kamu ingat. Cuma ingat kalau pigpen ni dia guna grafik lah. Mudah digunakan kerana penyulitan dannya sulit dapat dilakukan dengan mudah jika simbol grafik diketahui. Okey, garis sempadan yang menghasilkan simbol grafik unik dalam pigpen cipher ialah kunci bagi cipher ini. Kunci diketahui maka proses penyulitan dannya sulit dapat dilakukan dengan mudah. Okey, apa dia kunci bagi pigpen ni? Ialah apa? Garis sempadan. Contoh pigpen cipher nah. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ini dia kita guna garis apa ni? Macam tanda pagar kan? Tanda pagar ataupun kamu main apa ni? SOS tu. SOS, AOX. Kan?
Faham ni? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Apa itu garis sempadan? Garis sempadan tu ialah, kalau kita tengok G ni, garis sempadan dia bentuk dia macam ni. Tentu. Kalau E, garis sempadan dia ialah 4 segi macam tu. Kalau C ni, garis sempadan dia ialah bentuk macam L tu. Faham tak garis sempadan apa? Faham. Faham tak? Okey, lepas tu lepas I, dia buat satu lagi hashtag kat sini, cuma bezanya hak ni ada titik. Yang ni tak ada titik. Kumpulan ni ada titik. Okey, ada titik. Kita sambung J, K, L, M, N, O, P, Q, R ni titik ada dekat setiap ada titik. So P ni garis sempadan dia ialah dia ada garis sempadan, dia ada titik di bucu ni. N ni petak 4 segi, dia ada titik di bawah dia. R. Sebab masa tulis nanti, dia tidak akan tulis huruf ni nah. Huruf dia tak akan tulis, dia akan bagi simbol dia. Simbol macam L, simbol kotak. Okey, kita tengok satu lagi. Dia guna tanda X macam ni. Dia sambung S, T, U, V. Kalau S ni bentuk dia macam ni, garis sempadan dia. Cek, macam V tu nah. Kalau V ni bentuk dia macam bukit. U ni bentuk dia macam tu. Macam simbol kecil daripada tu kan. Okey, sambung balik. V, W, X, Y, Z. Bezanya ialah ada titik. Kumpulan yang keempat ni pun ada titik juga. So W ni dia bentuk macam V dan ada titik. Z bentuk macam bukit, ada titik. Ada faham? Faham. Okey, so kita tengok garis sempadan yang terhasil dia macam ni lah. Ni adalah garis sempadan yang terhasil. Kalau A bentuk dia macam ni. B macam ni. C sampailah Z. Yang ketiga, transposition cipher. Dia ada 2 jenis juga nah. Cipher ini melakukan perubahan terhadap kedudukan abjad dan teks biasa. Okey, tak apa. Okey, ada 2 jenis iaitu columnar transposition dan rail fence. Transposition ni yang agak sukar sedikit, tak ada sukar sangat lah. Okey, pertama sekali dia ada, kita baca sikit. Penyulitan satu mesej dengan menulisnya dalam jadual secara mendatar dengan bilangan laju kolom yang telah ditetapkan. Okey, penyulitan teks peperiksaan asas sains komputer menggunakan kunci baju. Okey, kalau tadi ni kunci tadi kita jumpa kunci untuk apa tadi? Kunci untuk scissor cipher kan. Scissor cipher ada kunci dia dalam bentuk nombor. Tapi sekarang ni kunci bagi columnar transposition ni dia guna perkataan perkataan baju contohnya. So, kunci yang telah dikenali setiap huruf dalam perkataan kunci telah dinomborkan mengikut susunan abjad. Sekarang ni kamu tulis perkataan baju, B-A-J-U, ikut setiap kolom tu. Kemudian nomborkan. Yang mana abjad yang terdahulu. Contohnya A. Abjad yang kedua B. Abjad yang ketiga ialah J. Dan abjad yang keempat ialah U. Langkah yang kedua, bilangan baris sama dengan bilangan abjad dalam teks biasa bahagi dengan bilangan abjad dalam kunci. Okey, contoh 28 ni kita ayat yang kita nak bagi, kita nak mesej seseorang. Ayat yang kita gunakan ada 28 huruf, 28 huruf. Bahagi dengan 4 ni apa? Bilangan perkataan. Perkataan apa? Kunci kita. Okey, bagus. Faham nah. Bilangan perkataan baju tu Baju tu ada 4 huruf, jadi 4. So, bilangan keseluruhan teks kita tu bahagi dengan bilangan kunci. Jadi sama dengan 7 baris. Okey, kembangkan jadual dalam langkah 1 tu. Okey, sekarang ni kita dah dapat baris dia ada 7. Yang ni kolom dia ada 4. Okey, masukkan abjad dalam teks biasa ke dalam petak. Okey, apa kita punya mesej tadi? Kita masukkan.
Periksaan asas sains komputer. Kita masukkan baris demi baris. Langkah yang ketiga ni, kita keluarkan balik perkataan huruf-huruf tadi ni mengikut lajur. Okey, lajur satu. Lajur ni kolom lah nah. Lajur tu ialah kolom. Lajur satu A ni kita keluarkan A dulu. E, I, A, I, O, T. Lajur yang kedua B ni P, R, A, prasaku. Prasaku. Lajur yang ketiga ni PKNS. PKNS, NME. Dan lajur yang keempat esas SPR. Esas SPR. Okey. Nampak nah cara keluarkan tu. Jadi keseluruhan teks kita ni ialah ni lah. Boleh baca tak? A-O sampailah SASSPR. Dan orang yang terima nanti pun dia akan nyah sulitkan mesej tersebut. Tapi dengan syarat jika dia nak nyah sulitkan mesej kita ni, dia kena tahu kunci dulu. Okey, dan yang kedua bagi transposition cipher ni ialah real fence cipher. Ingat, ataupun dia juga dikenali sebagai zigzag cipher. Okay, cara penulisan adalah seperti namanya, iaitu abjad teks biasa ditulis semula mengikut susunan corak zigzag seperti pagar. Real fence cipher perlu dinyatakan kunci untuk penulisan dan yang sulit. Dia ada kunci juga. Okay, mari kita tengok contoh. Jumpa di kantin pukul 2. Dia ada kunci dia ialah 2. Okay, kunci ni bermaksud 2 baris yang digunakan. Ni, 2 baris. 1 baris, 2 baris. Isi abjad-abjad teks biasa dalam corak zigzag baris demi baris. Jumpa di kantin pukul 2. Nampak tak cara dia tulis tu? Sebab tu ia dikenali sebagai zigzag cipher. Okay, teks cipher ditulis secara melintang mulai daripada baris pertama. Dia ambil JMA, Jemaatun, Jemaatun 2. UPDKN, yang kedua pula. Dia ambil baris demi baris. Maksudnya kita tulis secara zigzag, tapi kita ambil perkataan tu baris demi baris. Okey, bila kita dah hantar kat orang, apa yang mesej cipher yang kita hasilkan ialah ni lah yang merah ni. JMAIAT apa semua ni kan. Okey, bila kita hantar dekat orang, kawan kita tu perlu nyah sulitkan perkataan ni. Bila dia nak nyah sulitkan, dia perlukan apa? Dia perlu tahu kunci. Yes, pandai. Dia perlu tahu kunci. Kalau tak tahu kunci, dia tak boleh nak buat apa lah. Sebab dia perlu tahu kunci untuk dia nak bina baris, berapa baris. Okay, dia akan bina 2 baris. Okay, bila dia dah tahu dah kunci dia ialah 2. So, dia bina 2 baris. Kemudian dia susun secara, dia susun balik macam ni. Tulis balik perkataan. Selang 1 lah sebab 2 baris saja. Kalau 3 baris, selang 2. Ni sebab 1 baris, selang 1. Dia tulis balik selang 1 bawah. Kemudian dia baca balik. Dia baca secara zigzag. Faham? Okey, membanding kaedah cipher. Yang pertama, reverse cipher. Reverse cipher ni ada 3 jenis sebenarnya. Pertama sekali terbalikkan huruf A to Z. Yang kedua terbalikkan perkataan. Dan yang ketiga terbalikkan ayat. Okey, apa kekuatan dia? Mudah digunakan. Kelemahan dia tidak menggunakan kunci. Bila tidak ada kunci, security dia tu rendah lah. Okay, yang kedua, scissor cipher menggunakan kunci. Abjad dalam teks biasa digantikan dengan abjad lain. Sebab apa? Dia anjakkan. Anjakkan. Dia potong belakang, letak ke depan. Okey, kelemahan dia, kaedah cuba jaya boleh digunakan untuk meramal nilai kunci. Agak safe. Agak secure. Okey, yang ketiga, Pippen cipher menggunakan kunci. Perwakilan dia ialah garis sempadan. Abjad dalam teks biasa digantikan dengan simbol lain.
Mudah dinya sulit jika mengetahui cara perwakilan simbol. Okey, yang keempat, real fanciful menggunakan kunci iaitu baris bilangan baris tu. Bilangan baris sukar diramal. Okay, kelemahan dia abjad-abjad dalam teks sifar terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa. Yang kelima, columnar transposition pula menggunakan kunci. Nombor pada lajur berdasarkan kunci sukar diramal. Abjad-abjad dalam teks sifar terdiri daripada abjad-abjad dalam teks biasa. Pemilihan, kita tengok. Tahap kerahsiaan rendah, apa dia? Reverse cipher, Pigpen cipher. Sebab Pigpen ni dia guna simbol. Guna simbol. Reverse cipher ni dia cuma terbalik. Terbalik abjad A to Z, terbalik perkataan dan terbalik ayat. Okey, sederhana dan tinggi ni scissor cipher, columnar transposition dan real fan cipher. Nampak tak? Algoritma ni, cikgu kata tadi, tata cara yang menyatakan tindakan-tindakan yang dilakukan dan urutan tindakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Tindakan-tindakan dalam bentuk urutan untuk selesaikan masalah. Okey, perkara penting semasa menulis algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma perlu ditulis dalam bahasa yang difahami oleh manusia, contoh bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Setiap langkah yang perlu dilaksanakan perlu dihuraikan dengan jelas. Urutan langkah hendaklah dinyatakan dengan betul. Okey, algoritma boleh diwakilkan melalui pelbagai cara, khususnya carta alir menggunakan simbol grafik seperti garis lurus, anak panah, bentuk geometri untuk mewakili urutan bagi algoritma yang dilaksanakan. Yang kedua, sudukut memerihalkan langkah-langkah algoritma dengan menggunakan ayat-ayat ringkas dan padat. Paling bagus kalau kamu letak nombor. 1 mula, 2 apa dia? Okey, contoh ada contoh kat sini. Contoh algoritma, pakai baju sekolah, ikat tali leher, sikat rambut, pakai sarung kaki, pakai kasut sekolah. Ada flow dia Pertama, tengok kat belakang, kat depan ni semua kata kerja. Dan yang kedua, dia ikut urutan. Dan dinyatakan dengan jelaslah pakai baju sekolah. Yang ni pula ikut algoritma tak? Tak, dia tak ikut susunan kan. Pakai tali leher dulu baru pakai baju sekolah, tak tahu jadi apa. Sikat rambut, pakai kasut dulu baru pakai sarung kaki, tak tahulah jadi apa. So maksudnya kat sini dia bandingkan antara yang ni tidak mengikut susunan dan yang ni ikut susunan. Inilah yang terbaik sebelah kiri tu Okey. Ini contoh carta alir. Mula pilih warna merah, lukis garis ke kanan sepanjang 100 unit, apa semua ni kan. Contoh carta alir untuk melukis segi 4 sama. Okey, ini pula contoh sudukut. Mula pilih warna, lukis, apa semua tu kan. Pilih, lukis, pilih. Dan sekali dengan tamat. Ingat, dia akan mula dan akhir dengan tamat. Ini penting. Untuk melukis carta alir, kamu kena tahu maksud-maksud simbol tu. Dia tak pakai tulis saja dia ada maksud dia. Pertama sekali, simbol oval ni untuk terminal. Terminal apa? Terminal mula dan tamat. Okay, kalau bentuk macam ni digunakan untuk input dan output. Menunjukkan aktiviti membaca. Input dan output lah yang kita duduk bincang selama ni kan. Contoh, masukkan umur pelajar. Itu input. Contoh output pula, paparkan umur pelajar. Macam tu Okey, kalau 4 segi tepat ni digunakan untuk proses. Untuk menunjukkan aktiviti pemprosesan dalam carta alir. Seterusnya pilihan. Yang ni untuk pilihan. Bila bentuk diamond macam ni, dia mesti ada cabang. Okey. Cabang, ada 2 cabang. Pilihan sama ada ya ataupun tidak. Okey, seterusnya garis alir.
Ada anak panah jangan lupa, jangan garis sahaja. Dan last sekali ialah penyambung untuk menunjukkan carta alir yang disambung. Okey, kalau bulat macam ni, maksudnya dia adalah penyambung. Kadang-kadang carta alir kita panjang sangat, perlukan sampai 5 muka surat. Contohnya, kita guna penyambung untuk kedua pula. Kita tak boleh start balik. Kalau kita nak tulis dalam page yang kedua, kita tak boleh tulis start balik. Kita guna penyambung. Sudukut dan carta alir yang melibatkan struktur kawalan pilihan. Okey, sebenarnya untuk tingkatan 1 ni ada 3 jenis struktur kawalan pilihan. Okey, yang pertama kita panggil single selection untuk struktur kawalan pilihan tunggal. Hanya mempunyai satu pilihan untuk melaksanakan satu tindakan yang tertentu. Dia ada satu pilihan saja. Contoh sudukut bagi struktur tunggal ni, contoh kat sini. Jika plug tidak dipalam ke dalam soket, palamkan plug ke dalam soket. Tamat jika. Kita ada pilihan lain dah. Macam ni lah. Yang tadi ni sudukut, yang ni carta alir. Plug dipalam ke dalam soket. Tanya kan, ni kita panggil syarat lah. Ya. Kalau ya, tamatlah. Kalau tidak, palamkan plug ke dalam soket. So ada satu sahaja pilihan tindakan. Pilih antara dua tindakan atau dua set tindakan untuk dilaksanakan. Okey, dua pilihan ni maksudnya dua set tindakan. Okey, contoh. Jika memenuhi syarat, laksanakan set tindakan A. Jika tidak, laksanakan set tindakan B. Tamat jika. So, dia ada dua pilihan kat sini. Pertama, tindakan A. Yang kedua, tindakan B. Carta alir. Okey, plug dipalam ke dalam soket. Ya. Set tindakan A. Tamat. Plug dipalam ke dalam soket. Tidak. Set tindakan B. Itu lagi. Multi selection ataupun pelbagai pilihan. Mengandungi lebih daripada 2 set tindakan yang berlainan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, jika contoh kat sini sudukut ni. Jika skor besar dan sama dengan 80, grade ialah A. Jika skor besar dan sama dengan 70, grade ialah B. Jika skor besar dan sama dengan 60, grade ialah C. So, dia ada berapa tindakan sini? Ada 3. Ini contoh dia. Skor besar dan sama dengan 80? Ya, grade A. Terus pergi ke tamat. Kemudian, skor besar dengan 70? Ya. Grade B. Skor besar dan sama dengan 60? Grade C. So, semua pergi ke tamat. So, dia ada berapa tindakan sini? Ada 3 set tindakan. Maksudnya dia lebih daripada 2. Kawalan ulangan. Ingat yang tadi ni kita panggil kawalan pilihan. Sekarang ni pula kawalan ulangan. Pilihan ni dia pilih sama ada ya atau tidak. Ya atau tidak macam tu. Tapi kalau ulangan ni dia ulang lah. Dia akan ulang balik step atas tu. Okey, dia ada 2 jenis ya. Pertama ialah struktur kawalan untuk for. Akan melaksanakan satu langkah atau satu set langkah berdasarkan pembilangan yang telah ditetapkan. Pembilang dia, kalau for ni ingat, kalau kawalan ulangan for, pembilangnya telah ditetapkan. Kalau dia kata 5 kali, maka 5 kalilah dia akan ulang. Macam tu. Okay, contoh kat sini. Setkan pembilang kepada 1. Okay, pembilang kecil dan sama dengan N. Ya. Tindakan tambah nilai pembilang sebanyak 1. So, dia akan rotate. Sekarang ni pembilang dah jadi 2. Kalau masih lagi di dalam syarat dia, maksudnya pembilang tu masih kecil daripada N, dia akan ulang. Tapi kalau dah sama dengan N, kalau dah besar daripada N, maka tamatlah. Dia akan pergi ke tamat. Okey, struktur kawalan while pula akan melaksanakan satu langkah atau satu set langkah selagi satu syarat yang diuji adalah benar. Ingat. Kalau syarat tu dah tak benar, so dia akan tamat. Macam tu. So dekat sini, nampak kat sini beza dengan yang tadi ni, yang for.
Dekat sini tidak ada kira tambah tu. Tambah pembilang tak ada sebab dia tak apa panggil, pembilang dia tak tetap. Berapa kali ulang dia tak tetap. So tidak ada pembilang kat sini. Dan yang ketiga, repeat until ataupun ulang sehingga akan melaksanakan satu langkah atau set langkah secara berulang sehingga syarat yang diuji adalah benar. Okey, dia akan buat tindakan dulu baru dia akan uji adakah memenuhi syarat, dan dia akan ulang buat tindakan. Okey, beza ulang sehingga dengan while tadi ni. Kalau while dia akan syarat dulu baru tindakan. Tapi kalau ulang sehingga ni dia tindakan dulu baru syarat. Pun sama, tidak ada pembilang. Okey, jenis ralat pengesanan ralat yang terdapat dalam sudukut dan cerita alir. Jenis ralat biasa dijumpai adalah ralat logik, iaitu ralat yang menyebabkan sesuatu algoritma tidak menghasilkan output yang diingini. Okey, ralat logik terjadi apabila tindakan atau langkah-langkah yang salah diminta untuk dilaksanakan atau urutan pelaksanaan tindakan tidak betul. Dua jenis teknik semakan ralat. Kita nak semak ralat ni, pertama ni kita panggil apa? Teknik semakan meja. Cikgu rasa macam pernah sebut perkataan ni. Teknik semakan meja. Untuk kamu 3 orang, cikgu dah sebut dah itu ni. Okey, teknik semakan meja ni ialah di mana penyemak menggunakan satu sampel data input dan memproses data secara manual mengikut langkah algoritma. Output yang diperoleh dibandingkan dengan output yang dijangka. Cara kita nak semak tu, kita cuba masukkan input dia. Ni secara manual lah ni, bukannya kita nak run dekat komputer apa tak. Bila kita masuk input macam ni, output dia jadi macam ni. Semua tu input dan output tu jadi tu sebab apa? Input macam ni, output macam ni. Dia melalui satu proses, ada proses mungkin dalam proses pengiraan kan. Proses pengiraan, bila input macam ni, output macam ni. Dan kita bandingkan pula output yang kita dapat tu, yang hasil daripada semak kita tu, dengan output yang kita kehendaki. Mesti sama. Mungkin nak jawab cikgu. Jawab. Teknik semakan meja ni, kita menyemak data sampel, satu sampel data input dan proses data tersebut mengikut langkah algoritma. Kita buat pengiraan input tersebut, apa output yang kita dapat. Lepas tu kita bandingkan output yang kita dapat tu dengan output yang kita nak. Data sampel tadi tu, kita buat pengiraan data sampel tu, kemudian kita dapat output. Kan? Dapat output tu, kita banding dapatan output kita tu dengan output yang kita nak. Yang kita dapat, output yang kita dapat dengan output yang kita nak. Jika sama, maksudnya tidak ada masalah. Dan jika berbeza, maksudnya ada ralat. Formula dia nah. Okey, teknik langkah demi langkah, step through, ialah teknik memeriksa logik algoritma secara langkah demi langkah mengikut urutan dalam algoritma. Okey, teknik langkah demi langkah ni kita pergi langkah demi langkah lah. Kita baca sudukut kita tu secara langkah demi langkah, cek balik satu. Kan cikgu ajak kamu kan, algoritma sebaiknya kita tulis nombor kat depan kan, 1, 2, 3, 4, 5 tu kan. Kita cek nombor 1 okey, 2 okey, 3 okey, 4 okey. Langkah demi langkah. Okey, teknik semakan semula juga dikenali sebagai semakan quality check. Okey, langkah-langkah menghasilkan sudukut dan carta alir bagi satu algoritma ialah pertama sekali mengenal pasti masalah. Kita dah buat dah kan, mengenal pasti masalah. Kedua, menentukan data yang perlu digunakan. Sebab tu cikgu tanya Aifa ke, input apa yang kamu nak gunakan untuk projek kamu ni? Kita bincang awal tadi kan, input apa ataupun data apa yang kita nak gunakan untuk projek kita ni. Yang ketiga, menentukan proses atau tugas yang perlu dilaksanakan. Apa proses dia? Maksudnya
data tadi tu kita nak olah macam mana. Dan last sekali kita nak tentukan output yang kita ingini. Apa output yang nak kita hasilkan. Okay, kemudian mereka bentuk algoritma, nulis pseudocode. Oh, habis.